Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan putulan ibadahnya. Alhamdulillah. Kita semua dalam keadaan diberi kesihatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat malam ini kita semua datang ke masjid kita ini untuk kita sama-sama melaksanakan ibadah solat maghrib insyaallah. Pasti nanti kita akan solat isya bersama lagi insyaAllah. Alhamdulillah tuan-tuan, pada minggu lepas kita baca pada muka surat 6 4 yang last sekali pada juzuk yang ke-30 daripada juzuk Amma. Ya. Jadi malam ni kita akan sambung kembali pula pada muka surat 603. Kita ulang belakang. Kita ulang belakang semula ni sama-sama untuk kita perbaiki kembali bacaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita ni kelancaran, kefasihan, ya, dan keelokan dan kebaikan dalam kita membaca, terutama sekali iaitu surah-surah lazim yang selalu kita baca dan kita gunakan setiap hari, setiap kali kita salat. Berbanding dengan ayat-ayat yang lain daripada juzuk-juzuk yang lain. Mereka dari kita membaca juzuk-juzuk ataupun surah-juzuk Amma ini daripada surah-surah yang lazim, surah-surah yang pendek. Ya. Kita ulang membaca kembali ini untuk kita semua pakai tengok semula. Macam sebelum ini kita sebut, banyakkan ramai daripada kita ni kita baca hanya kita ingat daripada dulu lagi, kemudian sampailah kita baca hatu. Kadang-kadang dia punya bacaan dia itu tak seperti mana yang tertulis dalam Al-Quran. Terutama sekali dari sudut yang sama-sama kita berkongsi menelaah ini, iaitu dari sudut bacaan tajwid. Kemudian sedikit sebanyak kita cuba sama-sama untuk memperbetulkan sekurang-kurangnya bertambah lebih elok daripada yang sebelum ini dari sudut makhraj huruf insya-Allah. Jadi minggu lepas kita baca 30, jadi malam ini kita sambung lagi. Ya. Ulang pada surah Al-Kafir malam ini insya-Allah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خبر من رحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا Tadi pun ada bunyi berbagai tadi. Ada hak panjang, ada hak pendek. Padahal itu selalu kita baca. Jadi tak? Begitulah sebab kita hafal sebelum ini. Bukan salah hafal tu, tetapi bila kita baca kita tak cek semula kepada Al-Quran. Kemudian kalau kita baca pendek boleh tak? Tak jadi soal, tak ada masalah. Sebab kita tak ubah balik, kita tak hilangkan huruf. Cuma bila kita dah mengaji dari sudut tajwid ini, maka eloklah bila kita baca seperti mana yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini sendiri yang merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala, mukjizat yang agung bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu diturunkan dalam keadaan tajwid. Maka alangkah eloknya kalau kita pun baca berdasarkan dengan tajwid juga. Ya. Tak panjang pun. Ya. 6 ayat sahaja. Yang kalau di mana ada? Kita duduk depan TV kita tengok mesti 2 jam setengah pun boleh lepas. Ya, kita baca bagi elok. Seperti mana yang selalu saya sebut, terutama kepada diri saya sendiri saya sebut. Ya. Solat merupakan adalah satu perkara yang pertama-tama sekali dihitung, dihisab, dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, bila setiap lafaz bacaan Quran yang ada dalam solat itu kita baca tidak berdasarkan dengan apa yang ditetapkan, ditentukan, yang dituntut, ya, maka dia juga merupakan jadi satu masalah kepada kita. Ya, termasuk dikategorikan juga kita sebagai lalai juga dalam solat dari sudut bacaannya. Ya. Jadi kita kena baca, ya, seperti mana yang tertulis. Apatah lagi apabila kita telah mengaji, mempelajari, kita masuk kelas mungkin, ya, maka kena ikutlah, ya. Kita nak dapat kesempurnaan daripada keajaiban, keagungan Al-Quran, maka kita baca seperti mana yang tertulis, ya. Jadi dekat ya itu kita tak boleh baca pendek ataupun sekadar biasa saja, kita kena baca panjang, ya. Ya. Qul ya, mana dia dekat sini dia merupakan satu penegasan, ya. Satu penegasan. Jadi ia berbentuk satu suruhan, satu penegasan, makna dia dalam keadaan memberi aba-aba ataupun komen, makna dia dalam keadaan yang panjang. Kalau kita nak panggil sesiapa pun, mana panggil dalam keadaan yang sederhana, keadaan yang perlahan, jadi kita panggil dengan keadaan yang panjang, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya, menyebut kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, wahai Muhammad, ya, macam orang telkin lah. Tadi kan, orang telkin panjang tak? Kan? Ya, kan panjang. Ya, orang panggil ya, wahai. Jadi dekat ayat itu kita nak baca panjang. Dekat sini kenapa? Dia panjang dekat sini sebab dia adalah mad wajib. Mad apa? Mad wajib kita nak baca panjang berapa lagi? 4 ataupun 5 tidak boleh. Maknanya lebih daripada 2 harakat ke atas. Ya. Jadi kita baca sama ada 4 atau 5. Ya.
Tak boleh kita baca dua harakat sebab dia berbentuk seruan. Wahai, mana panggilan. Ya. Aba-aba tu, koman tu, mana dia kita baca panjang. Ya, kena baca 4 atau 5 harakat. Ya, 1, 2, 3, 4 atau 5. Jadi, Qul ya ay. Dalam solat kita tak baca lagu tu, rasanya lagi minta maaf lah. Kan? Baca. Kita baca pendek. Padahal kita, bila tengok Quran, dia kita baca ikut kita, dia ikut Quran. Segala tanda, patah lagi ni ada musahaf di dalam kita siap dengan buku warna dengan kayu lagi. Buat apa kayu tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita baca panjang mak wajib. Cara kita nak tengok, nak tengok tu mak wajib tu apabila salah satu daripada huruf mat tu iaitu alif ya, bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat ataupun satu perkataan. Dekat sini ya, kat situ bertemu dengan hamzah selepasnya, maka ditandakan dengan tanda mat panjang di atas tu. Kita baca dia 4 ataupun 5 harakat. Ini baru surah Al-Kafirun, belum lagi hal lain-lain. Ya. Bukan makna kita ni tak tahu. Cuma kita lama tak balik, tak tengok semula. Jadi lupa. Tahu semua tahu. Kalau tak tahu, tak boleh baca kan? Tahu, cuma lupa. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kena panjang kat situ 5 harakat. Ya. Qul ya lam tu. Lam macam yang kita sebut pada minggu lepas juga. Ya. Dia tak boleh baca secara terus betul-betul. Lam ni dia baca ni di antara kita nak lepas ataupun tidak. Nak lepas tak mau. Nak lepas tak mau. Macam saya itu lam. Dia sifat dia itu antara ya dan tidak. Jadi dia tak lepas dengan jalan ataupun kita tak tahan tapi duduk dengan tenang. Nak lepas tak mau. Nak lepas tak mau. Sebab lam tu tak kena naik lidah kita, tak kena turun balik sekali lagi. Sebab tu dia lambat tu antara hentak mementari itu kan. Jadi Qul ya, antara dia tak terus jelas yang itu sebut ya. Ayyuhan, syiddah kat situ kita kena nampakkan ya bila bertanda satu tu jelaskan mati dia macam kita sebut itu lepas. Kita jelaskan bunyi ya tu mati sukun. Andai dia sukun kat situ, alif bertemu dengan ya yang sukun atau mati, maka ya tu nampak jelas. Kalau sekiranya kita berhenti situ, Qul ya ay, jelas dia tu mati. Baru up semula hidup dia bari fathah. Qul ya ayyuhan, sebab tu syiddah, makna dia kita kena tekan sikit, kena tahan sikit setiap huruf yang bertanda sabdu. Beratkan. Dan kita berdoa ada juga, Cina, mana baca Rabbana tak ada, Rabbana ubi dah lah. Rabbana. Kan? Sebab tu kadang-kadang bila berdoa para ulama kita kadang-kadang ya Rabb, ya Rabb. Bawa tu kan, bila mati Rabb, matikan dulu baru hidup. Betul tak? Rabba, Rabb, Rabbana. Rabba, Rabba, Rabb, Rabba. Maknanya kita maknanya kita tekan macam kita tahan, kita nak sekat dia, nak henti dia. Sebab nak bila huruf bertanda sabdu, makna dia di situ ada 2 huruf ya. Sebab tu ditandakan dengan tanda sabdu. Makna dia tanda kembar, tanda double, tanda berganda. Sabdu lah tu. Ya ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Run dekat ujung tu boleh kan? Elok kan? Al-kafirun. Dekat ujung tu bila kita wakaf berhenti jadi mat apa situ? Ingat lagi kita dah sebut dah. Mat? Mat arif. Dia sukun. Bukan Samsul Arif. Lagi ada apa sedar Samsul Arif. Ingat jadi pedang lagi kan? Samsul Arif. Ya. Mat arif dia sukun. Makna dia sukun maksudnya tu mati. Karena huruf yang last akhir tu nun tu na tu mak hidup, tapi kita bagi mati. Pasal apa bagi mati? Sebab kita berhenti. Sebab kita wakaf. Cuba kalau kita tak berhenti, tak wakaf, dia tak mati. Dia akan hidup.
bila kita baca wasal, kita terus continue terus, maka di situ tak ada lah mad alif sukun. Maksudnya mad alif sukun hanya kita dapati dia bila mana kita berhenti atau kita wakaf membaca padanya. Dan kita berhenti saja, jadilah mad alif sukun. Tapi tak semua lah berhenti jadi mad alif sukun. Kita tengok dulu mad alif sukun ni maksudnya bila mana selepas salah satu daripada huruf mad iaitu alif, waw dan ya, kemudian selepasnya ada satu lagi huruf yang hidup namun kita sukun dan matikan dia, maka jadilah mad alif sukun. Kita dah sebut dah, kita boleh baca dalam 3 cara kaidah atau wajah dia, sama ada 2 harakat, 4 atau 6 harakat. Mana dia kena ialah 2, 3, 2, 4, 6. Jadi 3 wajah itu saja. Jadi kadang-kadang ada di kalangan tutup imam kita baca 2, ada yang baca 4, ada yang baca 6, tak ada masalah. Ya. Kadang-kadang imam tu yang nafas dia panjang, dia baca lebih panjang, dia harakannya, tak masalah. Ya. Jadi kita dah tengok kat sini dekat ayat tu masalah. Ya. Mungkin saya saja kot, yang lain semua dekat ayat tu baca penuh 4-5 harakat ni kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita baca panjang di situ. Baik, kita terus pula. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu. La. Panjang macam tadi juga ni. Berapa panjang? Sama ada 4 atau 5 harakat. Kalau tadi itu mad wajib, maka yang ni jadilah mad jaiz. Mad jaiz mufasil. Ya. Maksudnya bagaimana kita nak cak mad jaiz dengan mad wajib bezanya? Kalau yang tadi alif dengan hamzah berada pada dalam satu perkataan, one word saja dalam satu kalimat. Kalau yang ni la a'budu duduk pada 2 kalimat, 2 perkataan. Satu la, satu lagi a'bud. Jadi 2. La satu, hamzah itu dia duduk pada ayat kalimat perkataan yang lain. Maka jadilah mad jaiz. Makna dia panjangnya 4 macam tadi juga atau 5. Ya. Makna dia putih kat situ. La. Ya, la. Ya. Tidak sekali-kali. Ya. Tak mau, tak nak, tak boleh, jangan. Ya, tak pernah. La. Ya. Makna panjang kat situ la dengan hamzah asing, dia ada space kat tu regam tu. Maka dia panjang 4 atau 5 harakat. Maka berubah nama dia iaitu jadi mad jaiz. Dibanding hak awal tadi jadi mad wajib. Ya. Baik. Kemudian selalu juga kita dah sebut beberapa tempat hari itu yang sebelum-sebelum ni, bila bertemu sahaja huruf apapun dengan huruf ain, dia jadi timbul masalah kepada kita. Itu kadang-kadang saya sendiri terutama, ya, bukanlah terbaik dibandingkan dengan tuan-tuan yang ada ni. Ya, kita ni di dalam Melayu sama-sama kita melakukan kesilapan dan kesalahan dalam kita baca Al-Quran. Cuma kita selalu perbaiki, kita putih, kita koreksi, kita dengar kadang-kadang orang-orang yang lebih alim dan lebih qari daripada kita. Kita ambil daripada situ pengetahuan ilmu sebagai tambahan kepada kita yang kita dah tahu sikit sebanyak. Ya. Bila alif atau hamzah dekat sini bertemu dengan ain, macam kita sebut yang minggu lepas, tak boleh baca a. Tadi pun ada bunyi juga. Ya. Masa tuan-tuan baca, dia perhati mulut tapi tak tunjuk siapa lah. Ya. Allah SWT. Pasal apa baca itu di a? Itu selalu kita sebut dah. Ya. Selalu balik kepada basic asas dia. Satu-satu huruf tu bila kita letak baris di atas baris fathah, tu baca kat sini dia hamzah, bila berbaris di atas jadi a. Betul? Yang hak tadi a pula mana? Sama ada sini alif hamzah ataupun ain. Alif kan? Hamzah kan? Bila temu dengan ain, kenapa jadi a? Cuba kita tengok alif atau hamzah baris di atas bunyi dia a. Ya. Tiba-tiba kita baca pula jadi la a. Apa saya baru tu? Dia sebenarnya baca la a. Kan? Kenapa baca la a?
Dia buat sengau haji tau. Dia buat sengau pula dah. La a'budu ma ta'budu. Jadi sengau. Ta'budu. Ta di atas bunyi apa? Ta kan? Bukan bunyi ta. Kita sini duduk ta. Nak kata angin pun tak angin tu lah. Dia bunyi ta kat sini. La a'budu ma ta'budu. Kalau betul buat semua tak apa, dapat pahala apa? Kan orang kata lagu tu, kalau baca Quran ni dia tak fasih, dia tak kali, tak dia lah, dia susah payah. Ya, dia tak boleh, dia nak sebut macam orang lancar, dia masuk gagap-gagap, dia nak pulas itu, huruf tak pulas tapi nak pulas, dia susah payah nak keluar. Ya, jangan risau, Nabi kata dapat 2 ganda pahala bagi orang yang susah. Padahal tak boleh, dia bersungguh nak baca juga. Dia belajar, dia mengaji juga. Dibanding hak orang hak terui, hak tu tak terui, ni hak orang terui tak baca. Allah bagi 2 ganda pahala, dia bersungguh, semangat dia. Jadi jangan baca la'a. Yang kita la'a macam apa? La'a. Hamzah, alif di atas A. Bukan alif di atas A. Ain baru boleh jadi A. Ni A. Sini dia menjadi masalah dia. Bukan masalah yang hadis sangat. Cuma jadi keliru kita mungkin sikit. Kita masuk siap-siap. Masuk siap-siap pada ain tu. Ya. Sebab ain ni salah satu huruf dia macam tadi lam juga. Kita tak macam mana kita lagi? Nak lepas sayang. Nak lepas macam tak nak. Nak tahan pun tak nak tolak. Lepas tak lepas, duduk tengah-tengah. Ya, nak lepas tak lepas. Ini ain. Sebab tu bila kita masuk, jangan ambil ain pun terus, ambil A dulu. Ya. Selalu kita sebut, kita baca la'a dulu. La'a. Jadi jangan kita termimpi nak baca la'a. La'a. Baru A kepada ain tu mati. A, I, U. A, I, A, jadi A. Bukan A. Ya. A. Kena A baca dulu. Cuba kita eja sendiri. Kalau kata dia alif di atas apa? A bunyi dia. Bukan A, tapi dia keluar A juga. Ni. Kalau kita tak berhati-hati tak alif dalam dari, dia keluar A belakang. Semua A sini banyak. Jadi baca jangan la'a, tapi la'a. 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 Baru nak ambil pada ain tu. La'a. Macam tadi sebab dia nak lepas tak nak lepas. Nak tahan pun tak nak. Ain tu. Mata kita ni bukan boleh sebut mata senang. Mata. Mata bukan mata kena jelas. Ini disebut sebagai makhraj. Dia kena jelas sebut. Sebab tu bila kita jelas sebutan makhraj dan kita boleh bezakan dan juga sifatnya, maka insya-Allah ya, eloklah kita baca insya-Allah. Jadi jangan baca a dan juga jangan baca ta. Jadi kata tadi ta dia dekat sini. Senang itu. Tapi tak mata. Sama dengan hamzah baru naik kepada ain. Kita masuk siap-siap bila jumpa dengan ain ni memang dia timbul masalah. Ya. La a'budu mata budun. Ini betul ya. Dengan mata. Cuba kita ulas sekali insya-Allah. La dia berakak kadang-kadang kan. Bukan nak ikut tu apa semua, bukan boleh lah tu. Nak ikut banyak tu. Kan? Jauhi kita pasal apa dia mengubi dah. Nak ikut tak boleh sebut gitu. Ya. Jadi kena selalu insya-Allah. Alah bisa tegal biasa. Baik. Maknanya bila kita tengok, kita jumpa satu-satu macam ni baru kita perasan. Sebab kadang-kadang kita tak perasan. Ya. Pasal kita yang tu selalu tu sikap tu. Ya. Jadi kalau kita sikap ingin belajar selalu
duduk pada peringkat, pada fasa level apa, peringkat umur mana pun kita sentiasa kena ada sikap macam tak kenal lah. Kena buat diri kita macam tu agar sentiasa kita berbaharui baca. Jangan pernah puas. Jangan tu boleh tak masalah. Dalam kata boleh itu pula tak boleh. Ya. Sebab Al-Quran ni dia kalam Allah, dia ajaib. Dalam masa sama kita kata boleh, dia boleh lupa. Ya. Baik, kita tengok seterusnya pula. Wala antum abiduna ma a'bud. Dia pula beda sikit. Alhamdulillah. Kalau tidak dia nampak macam tadi juga. Ya. Dia serupa macam orang belah apa? Orang belah burung apa? Orang belah burung bobok dia situ kan. Kan burung bobok dia nak. Tidak. Yang tu di rumah dia belah dia kan mungkin ada sebab tu dia doa bila dia mengaji surah Al-Kafirun tu dia bawa sama. Tidak. Lama-lama dua ekor burung. Wala macam tadi juga, iaitu mad jaiz. Yang terpisah terasing di antara huruf mad alif tu dengan hamzah pada kalimat perkataan yang lain. Panjang dia 45 juga. Nama dia mad jaiz mufasil. Ya. Kemudian antum tu ikhfa, bila nun nanti bertemu dengan ta, kita tak boleh baca dia secara jelas, secara terang. Ya, kita baca dia sama-sama sembunyi. Kita sembunyikan huruf apa? Huruf nun. Tapi sembunyi itu bukan sembunyi hilang tu, kita tak boleh hide tu kan. Maknanya kita samarkan dia. Samar tapi mana? Sandarkan huruf nun mati itu ke tepi huruf ta yang kita nak baca kendian tu selepas nun mati. Letak tepi. Minggu lepas kita sebut. Buat mulut kita siap-siap huruf ta itu, bersedia nak sebut huruf ta. Tak boleh baca anta. Jadi kena dengung situ dua harakat dia. Ya. Jadi dia baca huruf apa ni? Nun ke tak ni? Dia tipu dia betul. Sama. Tak kira ya. Anta ada betul. Ya. Dia betul. Maknanya dia huruf ta tu kita kena bersedia. Sebab tu tutup guru dulu bila kita mengaji dia kata apa? Bila mana huruf satu-satu kita jumpa tu dia ada tanda mat panjang atau ada dengung, mata kita tak boleh tumpu situ, tumpu ke depan tu tengok huruf apa depan tu baru dia senang kita nak baca. Ni kadang-kadang dah tahu dah kita dekat la tu panjang 4 sampai 5 harakat. Duk tengok juga situ. Dia dah panjang 4 5 dia tengok dah. Tengok ke depan pula selepas dia huruf apa. Baru dia masuk, mana dia berkait tu dia tak sangkut. Ya. Jadi dia ikhfa kat situ. Antum. Bila mim mati bertemu dengan ain, kita dah cerita di dalam minggu lepas, kita tak boleh baca dengung dalam keadaan panjang. Ya. Kita bagi jelaskan sahaja bunyi mim mati itu, kemudian kita masukkan kepada ain tu. Karena bila mana mim mati bertemu dengan ain, maka jadilah dia sebagai izhar syafawi. Maksud dia kita memperjelaskan bunyi bacaan mim tu dekat bibir kita ni. Mim dia duduk kat bibir kan? Betul tak? Minggu lepas kita dah sebut. Ambil mulut bibir kita ni, tarik ke bawah sebut mim boleh tak? Tak boleh, dah try betul tak? Jadi bila jelas tentang bunyi mim tu, masuk pada tu. Tak payah nak lenggok panjang lagi harakat lagi. Sebab dia memperjelaskan bunyi mim mati. Sebab tu nama dia, zahirkan dia di bibir kita huruf mim tu. Sebab tu disebut sebagai izhar syafawi. Ya. Kemudian masuk pada ma pula, abiduna ma, sama juga macam tadi, iaitu ma apa? Jaiz juga. Ya, 45 juga macam tadi. Senanglah bila kita ada kenal satu tu jumpa tak mana, pegang satu je lah, insya-Allah. Ya. Kemudian ke ujung sekali itu jadi sama macam tadi, la a'bud, yang ni pun ma'a. Bukan ma'a. Ya. Jangan sebut maaf. Logik dia bila kita fikir, kita letak baris di atas alif tu macam tadi kita sebut juga, dia akan bunyi bukan bunyi a. Jadi kita boleh sebut maaf.
ma'a. Pasal apa yang timbul ma'a? Ya, ma'a. Ma'a'bud. Sebab lam apa nama ni ni ain macam tadi kita sebut. Nak lepas kita nak. Ya. Itu dengan tenang. Kemudian dekat ujung tu sifat dia, sifat qalqalah. Hari tu kita ada sebut. Ya. Dia tak boleh sebut qalqalah sughra. Qalqalah sughra ni mesti dia duduk dekat tengah-tengah kalimat atau perkataan. Baru saghir, kecil, sederhana, sedang, ringan sahaja. Ya, sughra. Tetapi bila duduk di ujung, jadilah dia qalqalah kubra. Tapi ada satu lagi yang kita sebut itu, selalu kita sebut kadang-kadang ni bila perbincangan kita kata sebagai dua sahaja, sughra dengan kubra. Tapi ada juga di kalangan para ulama kita, cendekiawan kita dalam bidang ilmu tajwid ini, mereka mengatakan 3 dia punya qalqalah. Satu lagi hak pertengahan, iaitu wusta. Itu kita sebut juga. Mana dia duduk tengah-tengah, wusta. Mana dia sedang, sederhana, tengah-tengah saja hidup. Dia tak ringan dan tak berat. Bila berat, apabila huruf yang last tu ada tanda sabdu. Jadi kalau yang jadi, dia tak boleh macam sabdu, jadi tak boleh nak bergetar sangat, tak boleh nak kuat sangat. Ya. Dia tak boleh nak bergerak sangat. Jadi tak boleh baca a'bud, tak boleh. Itu kalau ada sabdu boleh, ada syiddah dia. Ya. Jadi ringan sikit bawah a'bud. Ya. Macam surah Al-Ikhlas yang kita baca hari itu. Baik. Jadi sifat qalqalah di situ ada. Mesti matilah. Ya, dia hidup a'budu. Tapi disebabkan kalau kita berhenti waqaf baca, maka dal itu jadi mati. Bila mati maka berubah sifat dia menjadi qalqalah. Ya. Baik. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Last kali itu dal mati jumpa dengan ta, itu idgham. Ya. Ada dia huruf tu hampir sama, data. Ya, macam kita ya, da dengan ta. Macam kita ayah, anak-anak di rumah ni, ayah nak pergi kerja, nak pergi seberang sana, pergi pulau, pergi Tanjung sana pergi kerja. Anak kata apa? Dia keluar. Kan ayah, dada. Hak kecil lagi kata apa? Tata. Dia sama juga dada dengan kata kan. Ada yang kata anak-anak tata, ada yang kata apa? Dada. Betul tak? Jadi dah dengan ta tu dia hampir, sebab tu idgham. Maknanya kita masukkan huruf da tu ke dalam huruf ta. Jadi jangan dibaca tentu pula abadatum. Sebab tu atau huruf ta tu dia letakkan tanda sabdu. Makna tu dal tu masuk ke dalam huruf ta, maka dal tu tak nampak. Abadtum. Jangan dal tu bilang. Dia bilang abadatum. Sebab situ dua huruf mati. Dal yang pertama mati, kemudian ta yang kedua mati. Itu ta ada dua. Jadi bila ada dua macam tu, maka huruf yang awal sukun mati itu masukkan ke dalam huruf ta itu. Mana yang nampak ada huruf yang bertanda satu. Balik kepada sifat syiddah satu tasydid tadi itu, kita kena tekankan dia, kita kena sekat sikit, kita kena hentikan sikit, kita kena beratkan bunyi dia sikit. Maka jadi abadtum. Jangan lepas turun, ya. Macam kita tahan sekat dia sekejap. Sikit. Allahumma shalli ala Muhammad. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dia suka macam apa dia bilang. Semua dia. Ini hasilnya ayat kecil. Dia satu. Allah sayang. Ini dah baca ramai. Tapi sekolah baca ramai ni. Dia pasal apa? Kita tumpang orang. Itu yang saya tumpang tu yang orang ingat. Maka apa-apa pun dia buat ramai-ramai syab. Kalau dulu dia buat seorang-seorang rasa berat. Kalau dia ramai-ramai, bosi kan, tak rasa berat. Kalau seorang keluar 1,000, kalau ramai-ramai 10 orang, seorang 100. Jadi dia ringan. Lepas tu bersama-sama kita di dalam apapun hal, ya, baca Quran sama-sama bagus, ya, mengaji sama-sama bagus. Semua dapat berkat jika kita berhimpun, ya. Malaikat sentiasa mendoakan kepada kita duduk dalam majlis ta'lim. Allahumma shalli ala Muhammad.
Jadi jangan baca macam tadi juga ulang. Selalu dia keliru ni. Betul ini sekali dua dia tak jadi. Dia kena kerap selalu ulang sampai tak tahu berapa kali ulang. Baru nak jadi. Kalau tidak dia dan saat di mana ini, saat lagi di depan hujung muka surat tu bawah pula dia batal balik jadi lah. Jadi betul. Ya. Pasal akan jadi kata dari berapa dah. Jadi kena praktik selalu di rumah sendiri. Kadang-kadang kita baca, sebab tu baca Quran ni bukan kita nak laju, nak gelun, nak pulun ni, ya, nak habis muka surat banyak dah. Sikit pun tak apa, tetapi dia berkualiti. Kita bukan lihat kuantiti. Semoga pun tak apa kita baca, tapi cukup dari sudut makhraj dia, kena tempat dari sudut sifat dia, dengung panjang dia apa semua dikehendaki oleh dari sudut ilmu tajwid itu, maka yang itu adalah yang terbaik. Dia sikit tak apa, tapi berkualiti. Daripada banyak, tapi terlalu baca dia kandung nak pergi mana apa semua kita tak tahu. Ya. Macam mana kita nak ambil ruh daripada Al-Quran itu sendiri yang menjadi penawar kepada kita, jadi hikmah kepada kita. Sebab tu dia tak merasapi dalam jiwa kita bila kita baca Al-Quran. Sebab apa? Kita tak tepukan dengan 100% bila kita baca Al-Quran. Sampai gitu saja. Dengar kita baca Al-Quran. Ya. Cuba kita baca seperti mana dikehendaki. Kita tengok yang last. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Bila mim tu mati jumpa dengan dan, maka macam tadi kita sebut izhar syafawi. Apa yang perlu kita buat kat sini ni? Kita kena sebut makhraj dia huruf mim tu, jelaskan. Jelas tu dengan kita tutup mulut kita atau mim tu jelas. Perjelas mim. Jangan duk ragu-ragu, duk baca sama-sama, tak tahu jelaskan bunyi mim tu. Tutup mulut. Sebab tu dinamakan sebagai izhar syafawi. Jelaskan di mulut. Jelas di mulut, maknanya kita kena rapat, kena ketuk dua bibir kita atas dan bawah tu. Lakum, kum. Dia naik sengau sikit dekat hidung kita ni mim. Sebab mim ni dengan nun, dia ada sengau di hidung. Ya. Dia naik sengau ke hidung tu, kum. Cukup masuk terik. Tak payah rajak lama kat situ. Sebab nun dia akan naik sini. Mim pun saling dalam bibir, dia akan keluar semua dia dekat hidung. Dua huruf tu. Sebab tu disebut mim dengan nun ni sebagai huruf gunnah. Wajib dengung hanya dua huruf tu sahaja. Ya. Gunnah, wajib al-gunnah disebut. Mim dengan nun. Jadi lakum di, jelaskan mim mati. Lakum di. Jalan lakum di ada apa? Dia pada dulu itu dah. Jelaskan di bibir, nama Allah pun izhar syafawi. Dia suruh kita perjelaskan dekat bibir sebutannya. Jelaskan mim mati itu. Yang perjelaskan huruf mim itu jelas mim. Tak boleh berbelit-belit kita berjalan lakum di. Ya. Jelaskan, tutup mulut kita. Masuk pada ni. Perjelaskan bunyi mim mati. Lakum dinukum waliyadin. Baik, ya. Jadi di surah yang kita baca malam ini adalah satu surah yang lazim, yang seharian kita baca dia, tetapi bila kita tinjau, kita semak, kita tengok semula, banyak di antara kita ni yang kadang-kadang dia lari dari sebutan dia yang dikehendaki dari sudut ilmu tajwid. Sebab apa? Kita boleh hafal dah, tetapi kita tak rujuk semula, kita tengok balik macam mana yang tepat ya. Ini baru surah-surah yang pendek ya. Ini surah Al-Kafirun. Mana dia? Allah Subhanahu wa taala suruh kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni habaq kepada orang kafir ni, ya. Makna dia kafir ni orang yang tak beriman. Ya. Semua kita pakat tahu ni. Tapi kadang-kadang kita buat tak tahu. Kafir ni orang yang tak beriman, yang tidak mengisytiharkan keyakinan, kepercayaan, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dipanggil kafir, ya. Kafir ni asal makna ni dia menyorok. Ya, dia menyekat, dia menuduh, dia menutup, dia tak bagi nampak, dia tak hebat, tak isytihar, ya, dia palang.
Ini nama dia kafir. Dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala ni, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ni, alam ni semua ni Allah yang buat, tapi dia tak mau ijtihad, tak mau mengaku, tak mau setuju, dia tak mau membenarkan. Itu nama dia kafir. Ya. Itu nama dia kafir. Ya. Sama juga dalam tafsir disebut, ulama mengatakan bahwasanya kita ni, ataupun diberi contoh ni sebagaimana disebut dalam tafsir seorang petani sendiri itu, bila dia nak buat ladang, kebun, bendang tu, bila dia ambil satu-satu ni biji benih ni, bila dia korek-korek apa semua ni, kemudian dia cover, dia tutup, ambil tanah tu, dia cangkul-cangkul, dia tutup, dia lembut biji tu, itu nama dia kafir. Dia menutup, dia tak bagi nampak dia punya biji benih tadi tu. Ya. Maknanya dalam kat sini ni, al-kafirun merujuk kepada orang yang tidak beriman, orang yang tidak mengakui kebenaran, orang yang tidak memperlihatkan kebenaran, yang tidak mengakui. Makna dia menafikan. Ini kafir. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina. Maka jelas Allah SWT menyuruh kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk habaq siap-siap ni, bahwasanya yang aku ni takkan pernah sekali-kali, takkan bila-bila masa pun sampai aku mati, aku tak akan sembah, aku tak akan beribadat dengan gaya, cara, style macam mana yang hamba buat ni. Aku tak akan beribadat dengan gaya, cara yang hamba buat ni. Tidak pernah sekali-kali. La ilaha illallah. Macam kita sebut perkataan la tu, sebab tu dia letak situ panjang macam ni. Mana dia kita nafi dengan sepenuh-penuhnya sampai bila-bila kita tak akan pernah. Ya. Mana aku tidak akan pernah sekali-kali ni, ya, membuat penyembahan dengan apa yang kamu sembah, yang kamu puja. Ya, kita tak akan pernah. Ini sifat orang Islam. Ya. Dan begitu juga sebaliknya, wala antum a'biduna ma a'bud. Kamu juga tidak akan pernah sekali-kali sampai bila-bila pun, ya, untuk nak beribadah ataupun nak menjadi penyembah, ya, seperti mana apa yang aku sembah, tak akan pernah jadi. Ya. Kalaupun dia kata dia beriman, mesti kena isytiharkan imannya, kena tunjukkan keyakinannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dekat di mulut saja. Ya. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Ya. Wala ana dekat sini, walaupun dia ada alif depan tu, kita tulis panjang. Ada dua tanda bulat kat situ kan? Tanda bulat kosong tu kan? Tak boleh situ. Ditulis panjang tapi tidak ada pada bacaan. Maknanya kita tulis baca panjang. Sebab ana kat sini ni dia merujuk kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak boleh baca panjang di situ. Jadi pendek saja. Wala ana'a. Nah, tak boleh panjang di situ. Sebab tu di buku tanda kosong tu. Ya, sifir ni yang ada atas tu. Jadi tak boleh baca ana, tanda tu kita tengok. Yang dia punya sign ataupun tanda dalam Al-Quran tu mudahkan bacaan kita. Ya. Dan begitu juga kita ni sekali-kali tidak akan pernah, ya, menjadi seperti mana halnya mereka menyembah apa yang mereka sembah. Seperti mana halnya apa yang kamu sembah, tak akan pernah jadi. Ya. Sebab tu dalam hadis, ya, ada disebut bahwasanya yang membezakan di antara orang kafir dan Islam adalah dalam perkara bab salat. Di situ. Maknanya yang rujuk kat sini ni, ya. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Mana aku ni takkan pernah sekali-kali menjadi penyembah apa seperti mana halnya yang kamu sembah tu, takkan pernah. Ya. Ini surah Al-Kafirun ni Allah Subhanahu Wa Taala yang bubuh lagu ni, bukan kita bubuh. Ya. Jangan kita pula bincang saat kita tak nak palang surah ni jadi 113 surah. Ya. Surah Al-Kafirun ni kita sendiri di dia. Ya. Kita masuk dia tak boleh. Ini Al-Quran. Allah SWT sebut itu ikut dia. Ya. Sama ada orang terima ataupun tidak, kita beriman dengan Al-Quran. Kalau tidak, gugurlah iman kita yang rukun yang 6 dengan buat pasal. Ya. Kita baca tengok mudah saja. Ya. Tapi sudut hakikatnya berbahaya kepada akidah kita. Ya. Sebab itu kita jangan ikut lenggok ataupun gerak cara orang lain. Orang lompat rata-rata, tengok dulu lompat mana. Ya. Kalau dia lompat tu dalam telaga buruk, jangan lompat. Kita tak tahu dalam khazanah benda apa yang ada dalam telaga buruk. Jangan jadi macam Aziz duduk dalam telaga buruk, dengan TV buruk, almari buruk, dengan besen, dengan mangkuk sekali tutup dia. Betul tak? Jadi jangan ikut lompat, ikut suka kita. Mesti kita lompat
ikut gaya dan rentak dia disebabkan ada pengetahuan dan ilmu. Memanglah orang kafir dia tak suka, biar pergilah kat dia. Kita ni yang terikut-ikut ni, ya, rentak dan gaya cara tu buat apa? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dah larang kita. Allah kata tak boleh ikut, jangan ikut. Tapi kita ikut juga. Sebenarnya kita turut siapa? Kita beriman dengan Al-Quran. Yang pertama beriman dengan Allah Ta'ala satu hal. Kemudian kita beriman pula dengan Al-Quran. Jadi dua dah iman kita dengan Allah, dengan Al-Quran. Allah tunjuk kepada kita panduan tata cara ni. Karena Al-Quran ini adalah sebagai mukjizat ilmu ni sepanjang zaman sampai kiamat. Kenapa kita tak ambil dia sebagai iktibar, sebagai pelajaran dalam kita hidup di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala? Bila Allah larang jangan. Tapi kita buat juga. Maknanya kita menentang Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita hebohkan ke orang. Dengan tidak kita sedari, kita menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah larang. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, bukanlah di kalangan mereka tu daripada kalangan aku. Bila dia ikut rentak, gaya, cara, fi'il dia, style dia, lagu mana hak puak-puak tu, bukan daripada kalangan golongan aku, Nabi kata. Berpakaian kita, bercakap kita, makan kita, ya, bernikah kahwin kita, berurus niaga kita, bermasyarakat komuniti kita, berkarya ni, tak boleh ikut cara mereka. Kita ada kaedah cara kita sendiri, ya. Sebab agama kita ni dah sempurna, cukup sempurna dah, tak ada yang kurang, tak ada perlu kita tepat. Kita hanya perlu laksanakan, kita hanya perlu pertahankan apa yang ada, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita kena ingat betul-betul. Sebab tu di akhir last sekali, sebab tu kita tengok dekat sini ni ada dua ayat yang ulangan. Allah ulang, maknanya satu bentuk penegasan daripada Allah SWT. Kita kena sungguh-sungguh pegang, istiqamah sungguh-sungguh, konsisten sungguh-sungguh. Tak boleh ubah pegangan akidah kita ni. Lakum dinukum waliyadin. Jelas sangat-sangat. Aku. Bagi kamu, bagi kamu, bagi aku. Karena bila nanti kita dibangkit dan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan hisab, Allah akan perhitungkan, Allah akan perkirakan. Amalan kamu akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan amalan kita juga akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi masing-masing bila dibangkit nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, masing-masing mempertanggungjawabkan, ya, dari sudut amalan, ya, kerja buat mereka mata dan dunia, masing-masing akan mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala sayyidina. Baik, kita sambung sikit lagi. Ya. Surah An-Nas satu lagi. Yang ini pun surah yang selalu kadang-kadang kita baca pun suka keliru. Satu, surah Al-Kafir. Ini yang kedua pula. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu lagi juga. Dalam kita baca Bismillah, ya, itu berarti juga. Ya, kadang-kadang kita ditajak ni budak-budak mengaji ni, kadang-kadang hak dewasa pun sama juga. Tak Bismillah ni selalu dibaca ni tak pernah comel. Tak faham lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak Izzah tu boleh up elok. Tak Bismillah tu selalunya baca dia cover itu dah. Betul tak? Bismillah. Ya, itu aja. Bismillah. Lepas tu dia masuk buat Izzah, baru dia up elok. Dia buat dengan karam dia, dengan Husaini dia, Bayati dia, apa semua. Baru elok baca. Bismillah tak buat elok. Tak ada betul. Padahal bermula dengan Bismillah itu dah kena up cantik comel dah. Sebab hanya dengan nama Allah sahaja, tidak dengan nama yang lain. Jadi jelaskan bunyi sin mati situ. Bacaan dia nipis. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca 50 tahun dah. Tengok Bismillah ni. Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Semua hujung dia bawah. Betul tak? Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Mi. Ya, semua. Sebab apa bawah semua? Kita mengaji dulu kan. Masa sekolah kita mengaji. Sebab dikarenakan huruf ba tu awal tu saja, semua kalimat huruf tu dekat belakang diubah habis. Kerana huruf ba tu satu je. Jadi, kerana huruf ba je. Maka jadi Bismi Allahi
Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Karena ba ni termasuk salah satu daripada kelompok huruf jar. Makna dia bila depan dia tu semua akan di bawah, dia bubuh baris bawah semua. Lepas tu kita tengok dia tutup buku kita, ulama-ulama kita yang terdahulu tu, bila dia baca kitab kuning tu tak berbaris. Dia baca ke kita kan? Tak ada baris. Tapi dia baca tepat elok. Sebab apa? Dia belajar ilmu kawaid. Kaedah ilmu kawaid, dia baca nahwu dan juga saraf. Sebab tu dia bila tak ada baris pun baca kitab kuning tu tepat dia baca. Kenapa? Kita sini lagi tak ada kuning. Lalu saya ada semua ayah-ayah semua ni yang ada di hadapan ni semua ni, ya, semua bakal baca belakang, faham dan tahulah macam mana kan? Allahumma shalli ala sayyidina. Baik, kita sambung. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kan? Dia macam lomba ayu tadi. Sini dia fath. Kat sini dia fath saja. Kat sini kat last kali ni selalu ni. Al-Fathu. Al-Fathu. Fatah. Ya. Mana dia? Tapi mana dia? Kemenangan. Ya. Kejayaan, kecemerlangan. Ya. Fatih. Muhammad Al-Fatih. Ya. Al-Fatih. Jadi Al-Fathu ada ha di ujung tu. Bila ha di ujung tu, kita tak boleh hilangkan huruf ha tu. Bila kita hilangkan huruf ha tu, maka tak menepati dia dengan maksud ataupun terjemahan dia. Dia hilang makna dia. Kita buang huruf ha. Tak boleh buang huruf ha. Jadi dalam masa yang sama, kita tak boleh baca huruf ta sahaja. Ya. Wal fat. Fat. Bila fat, mati dia di ujung berapa? Ta. Tapi di ujung kat sini ada huruf ha. Maka kita kena timbulkan huruf ha tu. Ta tu kerana dia sukun asli, mati awal dah. Kita tak buat, memang dia mati dah. Dari sudut dia punya kalimat bacaan dia, Allah SWT turun memang ta tu mati dah. Ha yang ujung tu berbaris. Kita matikan dia sebab kita nak berhenti wakaf baca dekat situ. Makna dia ha tu jadi sukun, mati dia kerana kita berhenti. Mana kita tak boleh buang huruf ha tu. Jadi sifat dekat sini yang minggu lepas kita sebut tu, sifat mahmus dia, sifat hamas dia tu, huruf ha tu kita kena timbul bangkitkan dia. Lepas tu ada bunyi bernapas sikit kat ujung tu. Bunyi berangin sikit sebab huruf ha tu. Wal fat. Macam huruf ta juga kan? Huruf ta kita baca selalu tu dalam doa qunut. Kata belakang. Betul ni? Tak semua kan? Jadi tak ada baca wal fat, mesti ada ha dulu. Tu mesti ada sebab dia hamas. Ya. Idza ja macam tadi juga, iaitu mad wajib. Ya. 4 atau 5 harakat. Baik. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Rabbana tebal, Rabbi, ya, tak boleh baca ra, kena tebal sebab dia berbaris di atas. Hukum ra ni ada dua, iaitu yang pertama dia tafkhim, yang kedua sebagai tarqiq, makna dia nipis. Ya, bila baris di atas fathah dan dhammah, maka kita kena baca dia tafkhim tebal. Ya, melainkan kasrah saja di bawah satu nipis dia. Wa ra'aitan wajib gunnah kat situ yang kita sebut tadi, nun dengan mim yang bertanda satu. Gunnah situ, ya. Yadakhu sifat qalqalah yang kita sebut tadi, ringan, sederhana, pertengahan, sughra dia. Yadakhulu, jangan hulu, khulu. Ya. Hamas dia kena ada situ, mahmus dia.
Yadkhuluna fi dinillah. Fi dinillah. Situ kena baca dia tarkih, dia kena baca nipis. Bila mana kita berjumpa dengan lafzul jalalah sebelumnya berbaris di bawah kasrah, maka kita baca dia secara nipis. Tak boleh baca fi dinillah. Kita baca dia fi dinillah. Kita baca nipis. Sebab tu kita tak pernah dengar lagi lah ada orang baca bismillah, ada begitu. Tak ada baca nipis. Ya. Fi dinillah. Afwaja. Dia kena ada ni, kena berhembus, kena menapai, kena fa tu mati. Mamus dia, jangan aqua, bukan aqua. Ya, huruf hidayah ni bukan macam huruf rumi, dia ada huruf pi. Kita ada fa saja. Afwaja, jangan aqua. Afwaja. Last kali ni, mana apa kau ujung tu ji? Nah, kita baca mengaji. Mak ke dah? Ujung tu mana apa baris dua? Afwaja. Bila kita berhenti baca afwaja. Pasal apa jadi afwaja? Tak baca afwaja? Mana apa? Dia ada bunyi, tapi dia tak boleh. Mak apa? Mak lewat. Dah mak lewat. Tidak sebut dah. Mak ain? Mak lewat. Sajalah dah. Mak Iwan ni senang dia ajak dia, tak. Dia tak duduk di tengah, tak duduk di mula, dia duduk di akhir, dia duduk di ujung, dia last saja. Mak Iwan ni bila baris dua tu di ujung, dia lah semua tu. Ya, kita buang sebaris, tinggal sebaris. Nama dia Mak Iwan. Mak Iwan ni mana dia? Mak tanwin, mak baris dua, baris yang berganda. Kita buang satu ain, afwaja, jadi afwaja. Ada betul senang. Panjang dia dua harakat. Ya. Dia ada alif. Bila balik kita buang satu, maka tak ada lah nun mati kat situ dah. Bila ja saja sebalik kita buang, maka ada alif di depan. Bila alif di depan, maka dia tu jadilah panjang. Wajah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Satu lagi. Jadi fat yang ini satu lagi. Wastaghfir. Fir. Dia jelas-jelas disebut ra tu mati di ujung. Fir. Walhal ha di ujung tu ada satu lagi. Jadi kena keluarkan macam yang minggu lepas kita sebut tu. Dia punya sifat hamas mahmus dia tu kena sebutlah ha. Ya, kena ada. Tak boleh baca wastaghfir saja tu ra mati di ujung. Ya. Maka dia kena baca ada wastaghfir. Lagu tu hujung dia ada ha. Ya, sifat dia kena ada lagu tu. Ya. Sebab apa? Macam kita sebut istighfar. Ya, astaghfirullah, istighfar, ya. Karena Allah tu Maha yang pengampun, Ghafur. Ya, Al-Ghafur. Jadi kat sini wastaghfir. Jadi memohon keampunan, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak bolehlah untuk kita nak buang. Sebab untuk merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat mengharap keampunannya. Nya itu merujuk kepada Allah. Ha ni ha kata ganti. Jadi ha ni ha merujuk kepada Allah. Jadi tak boleh kita baca wastaghfir, hilang Allah tu di ujung. Mengharap keampunan. Keampunan siapa? Kita mengharap keampunan Allah, maka ha tu kita kena timbulkan dia. Sifat dia hamas tu kena timbul dia. Wastaghfir. Fir. Tak boleh. Fir sebutan kita jelas huruf ra yang mati di ujung. Mana kita dengan sengaja menghilangkan huruf ha. Fir. Jadi begitu, ya. Macam kalau cikgu dia mengajarkan sekolah, dia katakan murid-murid budak-budak ni, betul tak? Jadi, sebab tu kalau kita dulu dalam mengaji ni, saya lah, dalam mengaji dulu tu, dia bawa jamu dulu tu, buah hati. Ayah-ayah semua ada dapat ni lah, malah kita. Dia dah lebih dah kami ni lah. Ada cerita kami yang mudah-mudahan. Dalam mengaji, ada kawan-kawan, abang-abang yang hak senior tu, dia turun awal. Dia tipu hutang sifar, bawa pokok. Dia hembus hak kita punya badan. Dia gempak kita. Dia pakai hak besar ke hak kecil.
Ha yang ada ekor tu, atau ha yang ni. Abang-abang kita ha besar-besar kita ada kecil-kecil ni. Mereka 3 orang balik taman ni seorang. Ada lepas tu tunggu tak simpak. Lepas tu dia gempak kita. Dia pakai ha besar atau ha kecil? Ha besar, ha? Betul tak? Kalau ha kecil jadi punya macam mana? Kecil. Mana ha kecil? Ha kecil-kecil. Mana ada orang gempak dengan ha kecil dah tak? Betul tak? Ha ada gitu? Tak ada. Kan? Dia gempak kita dengan ha besar. Ha. Mana ada gempak dengan ha? Tak ada, betul tak? Tak ada. Dia pakai ha besar. Jadi kat sini ha ni kena ada ha. Cikgu mengajar kat sekolah dia kata lagi tu ha. Wastaghfir. Kena ada timbulkan sifat dia. Baik. Innahu kana tawwaba. Innahu wajibal gunah. Ada orang sebut sebagai wajibul gunah, tak ada hal, tak ada masalah. Dia mungkar kat situ, kemudian dekat hu panjangkan dia. Innahu panjang pendek? Panjang. Sebab ada waw kecil kat situ. Ya, ada waw kecil kat situ. Kenapa dia tulis waw kecil? Sebab dia bukan waw asal. Waw yang ditambah. Waw yang ditambah bukan waw asal. Kenapa ditambah? Supaya kita baca panjang dekat hu tu. Kenapa nak panjang dekat hu tu? Sebab bila mana dia punya ha dhamir bertemu selain dengan hamzah, dekat sini bertemu dengan kaf, maka dia menjadi mad dekat sini. Panjang 2 harakat. Mad apa kat sini? Mad silah. Ya, mad silah. Mad silah dibahagi 2, dekat sini mad silah pendek. Mad silah short, pendek. Ya. Maknanya mad silah tawil, pendek, tawilah. Bila satu lagi dia panjang, maka disebut sebagai mad silah katsira. Katsira pendek banyak? Pendek. Jadi kat sini mad silah katsira. Satu lagi tawilah ada 2. Jadi mudah tengok aja. Bila jumpa ha dhamir tu ha sanggui. Bila mengaji disebut ha sanggui. Ya, bila ha sanggui tu bertemu selain dengan huruf hamzah, maka semua panjang dia 2 harakat saja, pendek. Satu-satu aja bila bertemu dengan hamzah, kita baca dia lebih. Baik, 4 harakat ke atas. Baik. Tawwab, sabdu macam tadi itu. Ya. Tawwab, jelaskan bacaan dia. Ya. Jadi kena baca dia, kena jaharkan tu, sifat jahar kita tu kena ada. Bila makhraj kita baca tu, baru jelas kita sebutan dia. Sebab kita dah minggu lepas kita sebut mahmus hamas tu, dia sorok-sorok, dia tak jelas, tak terang, tak nampak. Bila jahar ni dia kena terang sebutan huruf dia. Tak boleh dia samar-samar. Terangkan jahar, al-jahru tu. Macam kita solat semayang ni. Semayang malam ni disebut sebagai semayang jahar. Bila siang hari tu lohok dengan asar sebagai semayang sir kan? Tak apa jelaskan tak? Mana ada imam baca kuat-kuat derah-derah semayang lohok dengan asar? Pelannya. Kadang-kadang tak dengar apa, sekali dengar aja Allahu Akbar. Ya. Tapi bila malam semua jelas. Jadi jahar ni terang jelas. Ya, macam mahmud hari tu dia tak apa clear, tak apa jelas. Ya. Jadi huruf jahar ni maksud dia senang kita ingat tu yang kita sebut lepas tu, selain daripada huruf hamas, huruf mahmus tu, maka semua tu adalah huruf jahar. Kalau minggu lepas kita sebut huruf mahmus tu, huruf hamas tu ada 10, kita balik kepada huruf hijaiyah tu ada 29. Maka huruf jahar ni yang kita sebut terus jelas ni, dia ada 19. Jadi cukup jumlah 10 campur 19, 29 huruf. Jadi kena kita ingat itu yang untuk mudah bacaan kita. Kana tawwaba, jelas ya. Jadi tak ada hembusan, berani itu tak ada. Ya, dibanding dengan huruf sin, ya, dengan huruf fa, dengan huruf ha, huruf kha, macam tadi kita sebut. Baik. Kita tengok sikit lagi, kita bagi habis bukan insya-Allah kita berhentilah. Boleh tidak? Insya-Allah sikit. Boleh? Kita tengok betul kat kaki dah sampai mati sikit. Sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Masad ataupun surah Al-Lahab. Ya, kita tengok satu lagi. Ini pun satu surah
tawasul ni. Ini yang kita nak faham, ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Qalqalah kubra. Dia lupa, tu kita nak faham ini. Pertama sekali ni, bila kita sembahyang solat sendiri kita sekarang, mufrad kita di rumah ni, ada kita baca lagu ni? Baca lagi ni? Tak ada. Jadi kita baca ikut mana? Ikut sedap kita. Ikut sedap kita. Kita ikut Quran kan? Walau amrullah hujung tu tengok tu bah. Dia datang satu. Tapi baca kita tak ada. Dia perhati dengar lah. Kadang-kadang solat di masjid surau, anak-anak muhak kiri kanan, kadang-kadang kita dengar kan? Dia baca tak ada. Watab, tak ada. Sebab kita dah satu bar, huruf tu ada 2 huruf. Dia sebut watab saja. Watab. Dia kena tekan situ sebab dia syaddah. Watab. Tabbat. Awal-awal dia kena tekan dah sebab huruf bar tu bertanda satu. Ya, tasydid kat situ. Tekan, tahan macam kita nak hentikan dia sekejap. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Bila kita semak apa-apa macam ni, alhamdulillah, baru kita perasan kita ada baca sebelum ni, ya Allah, pada aku khabar baca. Betul tak? Lalu juga kita ulang-ulang ayat-ayat lazim ni. Sebab kita duk sebut ayat ni kita ada baca. Kita timbulkan sifat qalqalah dia. Tapi tak boleh macam berat macam tadi sebab dia tak ada sabtu. Ya. Nambah salah satu daripada huruf qalqalah, jadi sifat qalqalah tu, ya. Mesti ada sifat dalam lantun tu, ya. Mesti ada, tapi tak boleh kuat macam hak tadi mula sebab dia ada tanda sabtu. Jadi biasa saja. Tak boleh pula kasab. Tak boleh juga. Kasab biasa, ya. Sayasdana sayas, jangan disebut sayas. Itu pun ada juga sayas. Bukan sayas, soal. Ya. Sayas dan. Ya. Sayas dan. Ya. Jadi dia punya hamas dia tu mesti ada sayas dan tanahab. Za kat situ kita baca tu. Za. Tak boleh sebut za, takut jadi macam zai. Ya. Za. Tak boleh sebut iza, tak boleh sebut iza. Tu pun ramai yang baca iza ja, iza. Tak boleh nak tu. Za. Bukan boleh sama. Huruf hijayah tak boleh serupa dengan lain, mesti dia beza di antara salah satu daripada 29. Ya. Jangan sebut iza. Jadi sayasla naran za. Ra tu dia kena ikhfakan dia. Sebab dia bagi 2 tanwin bertemu dengan huruf zal. Salah satu pada huruf 15 huruf ikhfa. Dzata lahab. Wa mara'atuhu hammalatan hatab. Wa mara'atuhu hammalatan. Itu satu juga. Kadang-kadang dipukul rata. Dipukul rata. Wa mara'atuhu hammalatal hatab. Dipukul rata. Padahal situ ha yang dipih kecil. Ya. Tapi tak sebab ha dia buh ha semua. Ya. Dia buh ha. Hamma kita bergerak tu tepi. Hamma. Ha mana ha itu baca tu alhamdulillah, kan?
jangan kita keliru lah. Jadi hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Hablum min masad. Habl fal sughra tu ba mati di tengah-tengah. Lum tanwin bertemu dengan mim idgham bi ghunnah dengan kasr tu hablum ya. Mimma nun mati bertemu dengan mim juga dia idgham bi ghunnah juga. Sebab tu kita sebut tadi tu wajib ghunnah kat situ. Hablum min masad. Tabat syada, ya, binasa celakalah, ya. Ya, tangan kedua belah tangan ni Abi Lahab. Mana dia Abu Lahab, ya, celakalah dia. Ya. Tuan-tuan, surah Al-Lahab ni ataupun surah Al-Masad ni Allah Subhanahu Wa Taala turun ni, para mufassirin kata ni ada berbagai versi, tapi daripada para mufassirin ni ahli tafsir kita mengatakan 10 tahun sebelum Abu Lahab ni mati, surah Al-Lahab ni diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Abu Lahab tu mati. Ya. Tetapi Allah sebut awal-awal dah sebelum Abu Lahab tu mati. Ya. Maka celakalah kedua belah tangan Abu Lahab dan dia pasti akan celaka. Sebab Abu Lahab ni dia khianat banyak kepada Rasulullah SAW. Ya. Dia bagi dia punya kejahatan dia ni cukup kuat ni kepada siri dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Makkah, ya, begitu hebat ancaman dia buat. Kemudian dia ajak orang lain pula ni untuk menyekat dakwah Rasulullah ni, penganiayaan dengan penganiayaan ni, lama-lama yang dibuat, jenayah yang dibuat. Ya. Maka Allah sumpah dia Abu Lahab celaka dengan isteri dia sekali. Ya. Fi jidha hablum min masad. Begitu juga dia punya isteri dia tu, ya, pun celaka sama juga. Ulama kita kata, jika sekiranya Abu Lahab dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia convert, dia tukar, dia masuk Islam, maka Al-Quran jadi tak betul. Al-Quran jadi tak betul. Sebab apa? Abu Lahab tu dia masuk Islam. Jadi tak kena dan tak tepat apa yang Allah sebut, celakalah Abu Lahab tu. Dan Abu Lahab tu memang dia garanti dalam neraka. Sebab apa? Dia tak Islam. Abu Lahab dengar tak ayat ni? Nabi SAW baca, dia dengar. Geng-geng dia dengar tak? Dia tahu tak? Dia tahu. Kenapa dia tak masuk Islam? Untuk nak mengelak daripada dia mendapat ancaman daripada Allah SWT. Jadi gelar oleh Allah SWT sebagai dia celaka, binasa. Pasal apa dia tak masuk Islam? Kalau dia masuk Islam, dah garanti dah Al-Quran ni jadi tak suci. Al-Quran ni jadi tak murni. Al-Quran ni jadi tak betul. Makna dia apa? Bila Allah sebut awal-awal sebelum Abu Lahab ni mati, makna dia sampai dia mati, sampai dia mampu, sampai dia gemuk, dia tak akan pernah masuk Islam. Makna dia Allah dah berteri dah, Allah dah katuk dah, itu hati dia Allah tak akan buka dah. Sebab tu Allah turun ni, walaupun 10 tahun jangka masa dia lama sebelum dia mati, dia tetap tidak beriman kepada Allah SWT. Dia tak masuk Islam. Sebab apa? Allah dah sebut dah. Ya. Ini kata ni kalam Allah SWT. Bila Allah dah sebut, dia tetap akan berlaku. Pasti akan berlaku. Kalau tak masa kita tak ada. Ya. Dia akan berulang. Kisah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran ini adalah kisah yang berulang kepada umat-umat terdahulu dalam waktu tempoh ketika suasana yang berbeza. Tetapi dia punya keadaannya tetap sama. Ya. Dia tetap sama. Dan tindakan daripada Allah SWT, azab dari Allah SWT pun tetap sama. Ya, mudah-mudahan kita ni sebagai umat akhir zaman, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap beriman dengan Al-Quran, ya. Dalam Allah ni sebagai wasiat pusaka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kita kasihi, mudah-mudahan sentiasa menjadi pegangan, ya, penuntun dalam hidup kita di dunia ini. Mudah-mudahan kita tidak tersesat di dunia dan juga tidak tersesat kita di akhirat, karena kita berpegang dengan kukuh, ya, dengan panduan Al-Quran, insya-Allah. Ya. Jadi saya rasa cukup sekadar itu siang malam ini. Ya.
Subhanallah azim. Ya, minta maaf kepada tuan-tuan kalau di masa agak lajak sedikit karena kita nak habiskan insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, membimbing kita dan memberi petunjuk kepada kita sepanjang waktu dan ketika sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, minggu hadapan kita akan sambung semula pada surah yang lain. Jadi sekadar itu saja untuk malam ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat kepada kita semua. Mohon ampun jika sekiranya ada kesalahan bahasa atau tidak kata yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap dari terima saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amen.